Hai semua, kita akan belajar matematik tingkatan 5 KSSM Bab 7 Sukatan Serakan Tata Terkumpul. Standard kandungan 7.2 Sukatan Serakan. Standard pembelajaran 7.2.1 menentukan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi tata terkumpul. Semasa di tingkatan 4, anda telah mempelajari cara untuk menentukan nilai untuk julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai untuk menghuraikan sukatan serakan bagi data tak terkumpul. Itu adalah tingkatan 4. Jadi dalam bahagian ini kita akan melanjutkan apa yang telah anda pelajari tentang sukatan serakan bagi data jenis terkumpul. Ini adalah tingkatan 5. Okey, seperti yang anda boleh lihat di sini, jadual ini kita boleh nampak ada selang kelas 5 sampai 9 ini merupakan satu selang kelas. 4 ini merupakan nilai kekerapan untuk selang kelas yang pertama. 10 sampai 14 ini adalah satu selang kelas dan 10 ini merupakan nilai kekerapan untuk kelas yang kedua. Jadi dalam bahagian ini kita akan mempelajari sukatan serakan iaitu julat antara kuartil, variance, sisihan piawai bagi data jenis data terkumpul. Mari kita lihat dulu julat antara kuartil. Contoh 9 dari buku teks. Pak Hamidi telah mencatatkan jising buah nanas yang dipetik dari kebunnya dan yang ini diberi dalam soalan adalah jadual kekerapan dan ini adalah graf O'Give. Okay, soalan diminta kita menentukan julat antara kuartil bagi data tersebut. Mari kita meneliti jadual kekerapan ini. Kalau kita lihat dekat sini, kita telah diberi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini adalah selang kelas. Ada 6 selang kelas di sini dan yang ini merupakan selang kelas yang terendah. Yang ini adalah selang kelas yang tertinggi. Okey, soalan ini kita minta carikan julat. Mari kita carikan julat. So, untuk carikan julat, kita perlu carikan titik tengah kelas yang tertinggi tolak dengan titik tengah kelas yang terendah. Okey, kelas yang tertinggi kita perlu carikan titik tengah, kita perlu campurkan 900 dengan 999, kemudian dibahagi dengan 2. Okey, untuk kelas yang terendah kita carikan juga titik tengah dengan menggunakan 400 campur dengan 499, kemudian dibahagikan dengan 2. Okey, kita akan dapat nilai 949.5 tolak dengan 449.5. Akhirnya kita akan dapat jawapan 500 gram. Apa maksudnya 500 gram ini? Maksudnya beza antara jising bagi nanas yang paling berat dengan nanas yang paling ringan itu adalah sama dengan 500 gram. Okey, teruskan kita lihat bahagian untuk julat antara kuartil. Seperti yang diberitahu, ini adalah O'Give dan untuk kita carikan julat antara kuartil, kita akan gunakan Q3 tolak dengan Q1. Okey, tips bags tarik. Julat antara kuartil bagi suatu set data terkumpul ditentukan menggunakan O'Give dengan mencari kuartil yang pertama dan kuartil yang ketiga terlebih dahulu. So, kita akan gunakan O'Give dan kita perlu carikan Q3, Q1 untuk mendapatkan julat antara kuartil. Mari kita lihat jalan kerjanya. Okey, yang ini adalah Q1. Okey, yang ini adalah Q3. Dan cikgu akan terangkan bagaimana kita dapat Q1, bagaimana kita dapat Q3. Mari kita lihat jalan kerja. Okey, daripada sini kita perlu carikan jumlah data adalah sama dengan 80. Bagaimana kita dapat 80? Maksudnya 6 campur 12, campur dengan 16, campur dengan 24, campur dengan 14, campur dengan 8, kita dapat 80. Cara yang kedua, kita boleh lihat di atas ini adalah titik yang optimum adalah 80. Sebab ini merupakan satu graf
OGIF diberikan kekerapan longgokan. Okey, adalah hasil tambah jumlah data. So, kita akan gunakan 1/4 sebabnya Q1 adalah 1/4 didarabkan dengan 80, kita akan dapatnya 20. So, daripada 20, kita carikan nilai, buatkan garisan titik-titik sehingga menyentuh garis OGIF turun ke bawah, kita akan dapat 614.5. Cara yang sama juga untuk kita carikan Q3. Tetapi kita akan gunakan 3/4. Ingatkan Q3 3/4. Kalau Q1 1/4. Okey, tarapkan dengan 80, kita akan dapatkan 60. Dari 60 daripada graf OGIF, kita akan carikan nilai menggunakan garis titik-titik ini sehingga menyentuh garis OGIF dan turun ke bawah. Kita akan dapat nilainya, bacaannya adalah 809.5. Maka kita akan carikan jumlah antara kuartil adalah nilai yang lebih besar tolak dengan nilai yang lebih kecil. Kita akan dapat 195 gram. Okey, maksudnya beza antara gising bagi nanas yang paling berat dengan nanas yang paling ringan berada pada 50%. Bahagian tengah taburan adalah sama dengan 195 gram. Teruskan kita belajar tentang variance dan sisihan piawai. Variance dan sisihan piawai bagi data terkumpul boleh diperoleh dengan menggunakan rumus berikut. Yang pertama ini adalah variance, yang kedua ini adalah sisihan piawai. So, biasanya kita akan carikan variance terlebih dahulu, baru kita akan dapatkan sisihan piawai. Sebab dia hampir sama kan? Yang membezakan di sini adalah jawapan variance itu kita perlu letakkan punca kuasa 2 untuk mendapatkan jawapan sisihan piawai. Okey. Rumus yang rumit ini anda tak payah hafal, tetapi anda hanya perlu tahu 3 perkara di sini. Okey? Anda perlu tahu apa yang dimaksudkan oleh setiap bahagian ini. Misalnya X. X di sini maksudnya titik tengah bagi selang kelas. Titik tengah bagi selang kelas. F ini mewakili kekerapan. Biasanya akan diberi dalam soalan. Dan simbol ini merujuk kepada nilai min. Okay? Dan min ini boleh dicari dengan menggunakan rumus ini. Yang ini juga diberi semasa peperiksaan. Okey, beri perhatian di sini perbezaan rumus min dengan rumus variance. Yang ini adalah titik tengah. Yang ini titik tengah juga. Titik tengah untuk min tidak payah kuasa 2, tetapi untuk variance kita perlu kuasa 2 kan nilai titik tengah. Okey, mari kita lihat contoh soalan 10 dari buku teks. Okey, jadual kekerapan telah diberi dalam soalan ini dan kita boleh nampak ada 6 selang kelas. Bilangan keluarga ini merujuk kepada nilai F atau nilai kekerapan. Okey, kita lihat jadual ini. Okey, pertama sekali kita perlu salingkan selang kelas itu ke dalam jadual ini dan F itu merujuk kepada bilangan keluarga. Okey. Dan di sini kita perlu carikan yang pertama adalah titik tengah. Kita perlu carikan titik tengah bagi selang kelas. Okey, kita akan dapatkan titik tengah dengan menggunakan cara ini. 150 tambah dengan 159 sama dengan dibahagi dengan 2. Kita akan dapat 154.5. Kemudian kita akan isikan ikut patterns itu untuk menyenaraikan semua titik tengah bagi setiap selang kelas. Okey, kemudian kita perlu carikan nilai min dengan menggunakan hasil darab kekerapan dengan nilai titik tengah. Maka kita akan hanya tekan kalkulator 8 darab 154.5. Okey, ini adalah hasil darabnya. So, kita akan dapat 1236 dan kita akan buat untuk setiap selang kelas ini. Dan kita akan jumlahkan ya, kita akan dapat nilai di bawah, tuliskan. Ini pun jumlah keseluruhan data 95. Sebab nilai ini kita akan gunakan untuk mencarikan nilai min nanti. Okey,
Seperti yang cikgu telah beritahu tadi, yang ini adalah X kuasa 2, maksudnya titik tengah perlu di kuasa 2 untuk mendapatkan nilai ini. So, kita akan buatkan untuk semua selang kelas untuk mendapatkan kuasa 2 setiap titik tengah. Senaraikan. Dan kita perlu carikan jumlahkan hasil darab kekerapan dengan kuasa 2 titik tengah. Maksudnya F iaitu 8 darabkan dengan kolom ini untuk mendapatkan jawapannya di sini. 12, okey, darabkan dengan 27,000 lebih ini, dapatkan nilai ini. Dan kita perlu carikan untuk setiap selang kelas. Jumlahkan keseluruhan. Dengan adanya jadual ini, maka senanglah kita mau dapatkan nilai mean, variance dan sisihan piawai. Mari kita teruskan. Okey, kita akan cuba carikan mean dengan menggunakan rumus ini dan kita akan gunakan nilai keseluruhan yang ini bahagi dengan 95, kita akan dapat jawapan nilai mean. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana kita dapatkan nilai variance. Okey, so sekarang kita sudah ada nilai mean dan kita akan letakkan mean itu di dalam rumus variance bahagian ini. Okey, nilai mean perlu di kuasa 2. Okey, untuk bahagian depan ini kita akan ambilkan hasil darab kekerapan dengan titik tengah yang di kuasa 2 itu dibahagi dengan 95. Tolakkan, kita akan dapat jawapannya 229.19. Betulkan kepada dua tempat perpuluhan. Okay, ini adalah nilai variance. Setelah kita dapat variance, kita boleh dapatkan nilai sisihan piawai dengan hanya punca kuasa 2 dan betulkan kepada dua tempat perpuluhan. Okey, cikgu rasa itu sahaja daripada apa yang kita belajar tentang konsep sukatan, serakan jula antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Kita akan cuba lagi dalam video yang lain. Sekian, terima kasih.